A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'. Sambungan haji perpisahan, perjalanan haji perpisahan Rasulullah SAW semalam, part 2. Di lembah Asfahan berdekatan dengan Mekah, Surakab radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah SAW, ajarilah kami cara melakukan haji, kerana kami seolah-olah baru lahir pada hari ini dan tidak mengerti apa-apa." Rasulullah SAW kemudiannya memberitahunya apa yang patut dilakukan tak kala memasuki Mekah. Di tempat yang bernama Sarif, Aisyah radhiyallahu anha mula datang haid. Akibatnya beliau sangat-sangat susah dan berasa kecewa dan mula menangis. "Oh, sekarang seluruh perjalananku menjadi sia-sia. Haji telah hampir dan aku dalam keadaan haid." Rasulullah SAW memujuknya, "Tidak Aisyah, sesungguhnya terjadi kepada setiap wanita." Kemudian baginda SAW memberitahunya apa yang patut dilakukannya dalam keadaan yang sukar itu. Kemudian baginda SAW memberitahu sahabat-sahabat radhiyallahu an yang tidak mempunyai binatang-binatang untuk disembelih supaya memasuki Mekah, mengerjakan umrah dan membebaskan diri mereka pada ihram. Hampir-hampir dekat dengan Mekah di lembah Azraq, Rasulullah SAW bersabda, "Sekarang aku lihat di hadapanku ketika mana Musa AS melewati jalan ini untuk haji. Jejari di dalam telinga melaung dengan lantangnya akan labbaik. Di Zutua berhampiran dengan Mekah mereka bermalam. Kemudian pada waktu pagi baginda SAW mandi sekali lagi untuk memasuki Mekah. Kemudian pada waktu solat duha pada hari Ahad 4 bulan Zulhijjah, baginda SAW memasuki kota Mekah. Mereka terus menuju ke Masjidil Haram, mencium Hajarul Aswad dan memulakan tawaf. Tidak dilakukan solat tahiyatul masjid. Selepas bertawaf, mereka mengerjakan 2 rakaat solat di makam Ibrahim dan dengan membaca surah Al-Kafirun dan surah Ikhlas. Mencium Hajarul Aswad sekali lagi, mereka mendaki Bukit Safa sehinggalah mereka dapat melihat Kaabah berdiri di sana. Mereka berdoa panjang, membaca takbir dan tahmid. Kemudian mereka berjalan di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Apabila mereka sampai di Marwah pada akhirnya, Rasulullah SAW memerintahkan mereka yang tidak ada hadi, yang ini binatang-binatang untuk disembelih, membebaskan diri mereka daripada ihram. Kemudian Rasulullah SAW pergi ke tempat kediamannya dan tinggal di Mekah selama 4 hari lagi. Pada pagi hari 8 hari bulan Zulhijjah, pada masa solat duha, baginda SAW berangkat ke Mina. Semua sahabat-sahabat memakai semula pakaian ihram mereka untuk mengerjakan haji dan menyertai baginda SAW ke Mina, di mana mereka melakukan 5 solat. Surah Al-Musalat telah diwahyukan pada petang hari ini. Pada keesokan harinya, yakni Jumaat, selepas matahari naik, mereka meneruskan perjalanan ke Arafah, di mana sebahagian sahabat-sahabat telah mendirikan kemah untuk Nabi SAW di Masjid Namirah. Rasulullah SAW tinggal di situ hanya sekejap dan kemudian menunggangi untanya Kaswa untuk pergi ke arah lembah Arafah. Di sana baginda SAW memberikan khutbahnya yang panjang lebar. Di antara perkara-perkara yang disebut oleh baginda ialah, "Wahai manusia, boleh jadi kamu tidak akan melihat aku lagi selepas ini. Selepas ini kita tidak bertemu lagi di tempat ini." Selepas khutbah tersebut, Bilal radhiyallahu anhu dipanggil untuk melaungkan azan, dan mereka melakukan solat zuhur dan asar di waktu zuhur, yakni jamak takdim. Selepas solat, Rasulullah SAW pergi ke dataran Arafah di atas unta, dan daripada masa itu sehinggalah maghrib memohon doa kepada Allah. Pada ketika itu Fazl radhiyallahu anha hendak mengetahui sama ada baginda SAW berpuasa ataupun tidak. Dia menghantar semangkuk susu dan Rasulullah SAW meminumnya duduk di atas untanya supaya semuanya dapat melihat bahawa baginda SAW tidak berpuasa. Pada ketika ini juga salah seorang pada sahabat radhiyallahu anhu jatuh pada untanya dan meninggal dunia. Rasulullah SAW memerintahkan bahawa dia dibalut, yakni dikafan dengan kain ihramnya untuk pengkebumian, dan bersabda bahawa pada hari kiamat dia akan dibangkitkan semasa sedang dia masih mengucap talbiyah. Pada masa ini satu kumpulan pada Najd tiba dan salah seorang pada mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah itu haji?" Rasulullah SAW menyuruh orang mengisytiharkan dengan kuatnya bahawa haji bermakna untuk berhenti di Arafah beberapa ketika. Barang siapa yang tiba di sini sebelum siang pada 10 Zulhijjah telah mengerjakan haji. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW berdoa sehinggalah ke waktu maghrib untuk keampunan umatnya dengan tangisan yang begitu banyak dan penuh kerendahan diri.
Allah menjanjikan untuk mengampunkan semua dosa-dosa melainkan ketidakadilan. Kemudian baginda SAW meminta lagi, wahai Allah, Engkau boleh mengampunkan itu juga, dan di atas kehendak-Mu Engkau dapat membetulkan yang salah dan yang telah dilakukan ke atas orang-orang yang teraniaya, dan Engkau dapat mengampuni akan yang zalim. Pada ketika ini telah diwahyukan ayat ini. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu bagimu dan telah aku lengkapkan nikmatku ke atasmu. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Tatkala ayat ini diwahyukan terasa sangat berat sekali sehingga unta tidak dapat menanggungnya dan dia terpaksa duduk. Selepas terbenamnya matahari, Rasulullah SAW meninggalkan Arafah sebelum melakukan solat maghrib. Semoga Allah Ta'ala, insyaAllah kita akan sambung besok, InsyaAllah part 3. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.